Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita nak belajar berkaitan dengan morfologi, okay, iaitu kata nama dan juga kata kerja. Okey. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah tekan pula saya tadi. Dia kan nak rakam. Alright, hari ini kita akan belajar berkaitan dengan kata nama dan kata kerja. Okey, itu dalam bidang morfologi. Okay, kita akan kenalkanlah sebenarnya benda ni awak dah belajar masa peringkat sekolah rendah pun awak dah belajar. Cuma di peringkat sekolah menengah ini nak pula kita berada di tingkatan 4. Maknanya sepatutnya perkara tersebut telah pun ada dalam pengetahuan anak-anak pelajar semualah. Okey. So kata nama dan kata kerja. Apa beza? Nama pun kata nama dan juga kata kerja. Kita tengok satu persatu. Apa itu kata nama? Kata nama ini ialah perkataan yang digunakan untuk menyebut orang, binatang, tempat dan benda secara am. Maksudnya secara umum. Sebab tu orang cakap botol kicap pun ada nama kan. So botol kicap tu nama dia botol kicap. That's why kita tak boleh panggil orang hoi-hoi macam tu. Jadinya nak cerita kata nama ni ialah apa saja benda yang ada ke atas dunia ni yang ada semuanya ada nama. Okey. Maknanya sama ada nama itu dipanggil secara umum ataupun dipanggil secara khusus. Sebab itu, bila kita tengok nanti kata nama ni, dia wujud sebagai nama am dan juga nama khas. Okay, kalau nama am ni untuk sebut orang, binatang, tempat dan benda tu secara am. Contoh kata nama am, murid, okay? Ular, hospital, pen. Okay? Semua tu ialah kata nama am. Sebab apa? Semua orang panggil dengan benda yang sama. Bila orang sebut, okay, pelajar-pelajar, murid-murid, okay, itu ialah secara umum, secara am. Okay. Kalau kata nama khas pula ialah perkataan yang digunakan untuk menyebut orang, binatang, tempat dan benda secara khas. Okay, maknanya khusus. Nama tu khusus untuk orang itu, nama tu khusus untuk binatang itu, nama itu khusus untuk tempat itu dan nama itu khusus untuk apa saja yang kita berikan nama secara khusus. Contoh, nama saya. Nama saya Nur Syahizah Rahimi binti Muhammad Saad. So, khususnya ialah Nur Syahizah tu lah nama saya. Tapi kalau secara amnya ataupun umumnya orang panggil saya cikgu. Kalau sebut cikgu, cikgu tu umum lah. Tiba-tiba pelajar panggil cikgu, cikgu. Jadi semua cikgu akan berpaling ke arah dia kan. Jadi kalau dia panggil cikgu Yan. So saya je lah yang akan pusing. Maknanya pengkhususan nama itu adalah kepada saya. Sama juga dengan binatang. Kalau orang sebut harimau. Harimau semua orang tahu harimau. Tapi tidaklah kita panggil harimau, tak adalah kan. Kan dia punya nyaut kita pula yang pening. Okey, kalau sebut harimau, semua orang pun tahu harimau. Itulah panggilan kepada harimau. Tetapi sekiranya awak bagi nama khusus kepada harimau tersebut, contoh you bagi nama Pak Belang. So, Pak Belang itu ialah nama khusus bagi harimau tersebut. Macam awak ada pet dekat rumah, apa nama ni? Haiwan peliharaan. Kan? Kucing contohnya. Kucing, semua orang panggil kucing. Tapi kalau awak panggil dia Oyen contohnya, nama khas bagi kucing tersebut ialah Oyen. Okey? Sama juga dengan kereta. Okay? Yang lalu lalang dekat jalan tu semua kereta. Tapi setiap kereta tu ada nama dia. Contoh ada Izora, ada Beza, ada CRV, Honda dan sebagainya. Itu ialah nama khusus kepada kereta-kereta tersebut. Okey. Itu ialah kata nama. Okay. Kata nama am. Saya harap kamu semua boleh bezalah kata nama am dan juga kata nama khas. Maknanya am ni umum. Semua benda atas dunia ni ada nama. Kata nama khas ialah apa sahaja perkataan yang dikhususkan untuk sama ada orang, binatang, tempat ataupun benda secara khas lah. Okey. Seterusnya. Kita nak tengok pula apa itu kata kerja.
Okey, bila sebut kata kerja ni ialah perkataan yang digunakan untuk menerangkan sesuatu perbuatan. Maknanya kat sini, apa sahaja yang kita buat, yang kita lakukan, okey, adalah kata kerja. Okay. Perbuatan kita tu ialah semuanya kata kerja. Termasuklah tidur. Tidur juga kata kerja. Nanti ada orang tanya, cikgu tidur tu bukan kata kerja, bukan buat apa pun, duduk saja. No, perbuatan. Perbuatan orang itu tidur adalah bentuk perbuatan juga. Okey. Orang tu tidur je cikgu, tak ada buat kerja apa-apa. Takkan tu pun kata kerja? Tak. Maksud kata kerja ini ialah apa sahaja perbuatan yang kita lakukan. Right. Kata kerja ni pula dia ada dua jenis juga, sama macam kata nama tadi. Kita ada kata nama am, kita ada kata nama khas kan. So kata kerja juga ada dua jenis, iaitu kata kerja transitif dan juga kata kerja tak transitif. Okey, kita tengok satu persatu. Kata kerja transitif ini ialah perkataan yang digunakan untuk menerangkan perbuatan yang dilakukan oleh pembuat, iaitu subjek. Pembuat is subjek. Okey, ke atas sesuatu benda, iaitu objek. Okey. Kata kerja transitif ni pula, dia ada yang aktif, ada yang pasif. Okey, panjang pula ceritanya. Ada aktif, ada pasif. Tapi tak apa, kita tengok contoh dia macam mana. Okey. Kata kerja transitif aktif ni digunakan dalam ayat aktif. Sebab tu dia panggil kata kerja transitif aktif. Macam mana diguna? Okey, biasanya kata kerja transitif aktif ni akan menerima awalan men. Okey. Dia awalan men dengan ataupun tanpa akhiran kan atau i. Okay, sama ada men kan, men i ataupun men sahaja. Contoh. Okey, contoh ayat, Adi memetik sekuntum bunga. Nampak tak? Kata kerja transitif ini, okey, kata kerja transitif aktif ini, dia perlu ada sesuatu di belakang dia. Dia tak boleh Adi memetik. Memetik apa? Adi membasuh. Membasuh apa? Dia mesti ada something kat belakang tu. Mesti ada sesuatu di belakang tu. Okey, Adi memetik sekuntum bunga. Adi membasuh bajunya. Nampak tak? Okey, seterusnya. Kata kerja transitif pasif. Okey, kata kerja transitif pasif ni pula digunakan dalam ayat pasif. Nampak tak kat sini? Kata kerja transitif aktif dia guna dalam ayat aktif. Maka kata kerja transitif pasif digunakan dalam ayat pasif. Okey. Kata kerja jenis ini diperoleh dengan menukarkan ayat berbentuk aktif kepada ayat berbentuk pasif. Okey, contoh ayat, sekuntum bunga dipetik oleh Adi. Okey, tetapi harus diingat bila nak bentuk sesuatu ayat pasif, kita kena pastikan kata nama yang digunakan itu tergolong dalam golongan diri ketiga. Okey, diri pertama tak boleh buat ayat pasif, diri kedua tak boleh ayat pasif, diri ketiga sahaja yang boleh guna ayat pasif di oleh tu. Okey. Pasal diri pertama, kedua, ketiga nanti kita akan masuk cerita untuk masa akan datang. So, hari ni kita nak cerita pasal kata kerja dan kata nama sahaja. Okey. So sekarang kita beralih pula kepada kata kerja tak transitif. Okey. Kata kerja tak transitif ini digunakan untuk menerangkan perbuatan yang dilakukan oleh pembuat, iaitu subjek, ke atas dirinya sendiri, tidak kena pada benda atau orang lain. Okey. Contoh kata kerja tak transitif berpelengkap. Okey, kata kerja tak transitif berpelengkap. Okey, kata kerja yang mesti diikuti dengan pelengkap untuk menyempurnakan ayat tersebut. Okey, kalau tak ada pelengkap, ayat tu tak sempurna. Okey, Alia menerima sepucuk surat. Okey, Alia menerima sepucuk surat. Okey,
Itu contoh kata kerja transitif, tak transitif berpelengkap. Okey. Seterusnya kita tengok pula kata kerja tak transitif tak berpelengkap. So kata kerja yang boleh berdiri sendiri tanpa objek ataupun penyambut. Okay, contoh ayat. Tom asyik mengiau. Nanti awak pelik pula. Tom asyik mengiau. Tom tu apa? Okay, Tom dalam erti kata untuk ayat ni, Tom ni ialah nama kepada kucing. So nak relate dengan, okay, nak kaitkan dengan kita yang belajar tadi kan, Tom, kucing. Okay, asyik mengiau. Okay, mengiau tu ialah perbuatan kan? Tapi tak ada pun pelengkap di belakang. Tak ada sebarang tambahan ayat di belakang. Tom asyik mengiau. Terus habis dekat situ. Okey. Kata kerja jenis ini ni boleh diikuti oleh unsur keterangan yang memberi maklumat tambahan. Okey. Ada sedikit kesalahan ejaan kat sini. Contoh, kapal sedang berlayar di lautan. Maknanya kalau dia tulis kapal sedang berlayar pun dah tak ada masalah. Tapi ada sedikit maklumat tambahan dekat belakang tu di lautan ni. So, kapal sedang berlayar di lautan. Okey. Di lautan ni merupakan maklumat tambahan. Okey. So, kita dah selesai untuk pelajaran berkaitan dengan kata nama am dan juga kata nama am pula ada. Kita dah selesai dari segi kata nama, okey, ada kata nama am dan juga kata nama khas. Okey, kita juga dah selesai dari segi kata kerja. Okey, dah belajar juga berkaitan dengan kata kerja transitif tak transitif. So sekarang ini, okey, anak-anak pelajar boleh cuba untuk buat latihan ini. Okey? Saya cuba terangkan apa yang perlu awak buat dengan soalan ni. Nanti dia tanya lagi kan, apa nak buat? Dua kata nama, dua kata kerja, lepas tu nak kena binaya. Apa patutnya perlu dibuat dengan soalan ni? Okey. So, baca petikan di bawah ini dengan teliti dan senaraikan dua kata nama. Maknanya awak bila baca petikan ni kena senaraikan dua sahaja kata nama. Walaupun ada 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 dalam ni pun kata nama, awak hanya perlu senaraikan dua sahaja. Dua kata nama dan dua kata kerja. Maknanya senaraikan dulu kata nama, dua. Lepas tu senaraikan pula dua lagi kata kerja. Okay, kemudian anda dikehendaki membina satu ayat anda sendiri daripada setiap perkataan yang dipilih untuk menunjukkan bahawa anda faham akan maksud dan penggunaannya. Okey. Anda tidak boleh menambah imbuhan. Okey, menukarkan imbuhan atau menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa ataupun nama khas. Okey, saya harap pelajar-pelajar faham dan boleh buat latihan ini. Okey, anak-anak pelajar, saya harap walaupun kita belajar dalam keadaan PKP ni, awak tidak hilang fokus dan awak boleh bangun dengan awal di waktu pagi. Okay, biasanya kelas akan bermula pada pukul 8 pagi. Jadi, awak perlu bersedia seperti mana hari persekolahan biasa. So, selamat menjawab dan cikgu harap kamu terus bermotivasi untuk meneruskan perjuangan belajar di musim PKP. Okey, untuk itu saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.